Awak nak berniaga susah lah. Gambus! Hai. Sold out. Bolehlah makan besar apa ni? Aku kaya. Mesti boleh sold out semua ni. Bang, tengok. Banyak baju ni, bang. Ini baik, ini baik. Sini pun baik, bang. Sila. Abang, lama dah saya try nak tukar baju lama saya ni, bang. Aku tengok kau ni macam tak mampu je. Kau ada duit ke nak bayar ni? Boleh? Boleh. Boleh pula! Kau ingat aku buat semua ni apa? Suka hati? Sukarela? Kau fikirlah sikit. Kau fikirlah. Aku buat semua ni apa? Kau ingat khidmat masyarakat? Kau nak berniaga susah lah. Gambus! Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya minta IC dan lesen perniagaan kat sini? Nak berniaga macam ni kena lesen ke, Cik? Ya, Encik. Memang sini kawasan larangan untuk berniaga. Alamak. So, saya minta maaf, Encik. Saya terpaksa sita dan saman, Encik. Allahu Akbar, itu dia sedikit ringkasan yang mencuit hati kita, yang kata mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak bercerita mengenai Masjid Al-Muqarrabin, dan bersama dengan Dewi sekarang ini saya bawakan khas untuk tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan Masjid Al-Muqarrabin ini. Kita bawakan Duta Masjid Al-Muqarrabin, iaitu Piyu Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Piyu? Alhamdulillah sihat. Dewi apa khabar? Dewi sihat, Alhamdulillah. Cantik hari ni. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi Piyu mungkin boleh kongsikan kepada kami, sebab kita masih lagi dalam bulan Muharram. Betul. Kita nak ambil keberkatan, kemuliaan bulan Muharram, dan tak salah saya ni kita dah berada di penghujung-hujung bulan Muharram. Jadi inilah kita nak ajak ramai-ramai untuk rebut peluang di bulan Muharram. Kita kongsikan sedikit apa kelebihan bersedekah di bulan Muharram, dan apa amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd, kepada muslimin muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah SWT menciptakan setahun itu ada 12 syahr, ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Yang haram-haram ni bukan haram yang tak baik. Selalu orang sebut haram ni macam haram jadah lah apa kan. Tapi tidak, tapi haram ni adalah haram yang baik, yang positif. Sebab dalam 4 bulan ni, kata Al-Imam Ibnu Katsir, kalau kita beramal, amalan digandakan. Kalau kita melakukan dosa, dosa juga digandakan. Jadi sebab itu bulan Muharram ini kita kena jaga. Daripada 4 bulan ini, salah satunya adalah bulan Muharram. Jadi kita ambil peluang, tuan-puan, hari Ashura baru saja kita lepasi, dan kita ada berbaki beberapa hari sahaja lagi. Allah, Ustaz, dah banyak dah kami bersedekah, Ustaz. Tapi ambillah peluang, sebab situasi setiap tempat dan masjid yang nak didirikan dia berbeza isunya. Dan hari ini saya nak bawa tuan-puan, nak ajak kita nak pergi ke negeri Kelantan. Pergi negeri Kelantan, dekat Gua Musang Kelantan ni. Saya ke sana, Dewi, terkejut saya bila saya sampai kat sana. Subhanallah, tabarakallah, masjid tak ada, sebab kawasan tu mula membangun, penduduk makin ramai, dan ada surau yang agak daif. Masjid terdekat pun dekat 5 km. Jadi Masjid Muqarrabin, Kampung Kundur Gua Musang, memerlukan bantuan kita. Tuan-puan, inilah masa kita jemput ahli keluarga, kita jemput anak beranak kita, duduk berbincang berapa ringgit kita nak sedekahkan. Sebab mak ayah kita mungkin yang dah tak ada. Inilah infak kita yang sedekatun jariah. Tadi Cik Man baru beritahu tu. Jari tu maksudnya berlari, bukan sedekah tu berlari. Tapi seperti air yang mengalir tanpa henti.
Jadi kita bina ni bangunan dia. Ada nampak ni bentuk bangunan ni Ramadan lepas saya pergi. Kan sekarang dah hampir siap. Subhanallah tabarakallah. Sebab itu kita nak lengkapkan sikit lagi. Tuan-puan, kita niatkan untuk mak ayah kita, untuk mereka saudara mara kita, khususnya atuk moyang kita yang dah tak ada. Mudah-mudahan mereka yang berada di alam kubur ini dapat diselamatkan, dapat mengambil peluang. Ya, sebab apa? Sebab sedekatun jariyah ini, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adalah sedekah yang berterusan, sedekah yang mana apabila kita berikan, ianya tidak akan ada henti selagi mana orang menunaikan solat dan ibadah padanya, insya-Allah. Insya-Allah. Allahu Akbar. Kalau kita tengok pun dah hampir-hampir nak siap kan. Ya, betul. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami berapa kos yang diperlukan untuk menyiapkan secara keseluruhan Masjid Al-Mukarrabin. Okey, baik tuan-puan. Kampung Kundur Gua Musang Kelantan ni dia dekat laluan utama. Jadi jalan tu, jalan raya tu, saya tengok tak henti dia lalu. Kereta, lori-lori, dia jadi laluan musafir. Daripada Pantai Timur nak ke Cameron Highland, nak balik KL, dia lalu cantik kat situ. Jadi masjid ni boleh menempatkan 700 orang je, tak banyak. Tapi dia bukan sekadar masjid, dia juga ada ruangan musafir, juga bilik mesyuarat, ruang tamu, bilik jenazah, tempat majlis ilmu. Subhanallah, bukan saja untuk penduduk setempat, tapi untuk orang-orang musafir nak berehat, nak menunaikan ibadah dan sebagainya, nak membersihkan diri. Jadi laluan ini adalah laluan yang utama. Allah Ustaz, banyak sangat dah masjid dah kan dekat Kelang, dekat Lembah Kelang, KL, Selangor ni banyak sangat. Betul. Tapi di Kampung Kundur belum ada masjid. Jadi inilah kita nak ambil peluang, tuan-puan, nak bantu. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat di peperangan Tabuk, tak ada duit. Orang sahabat Nabi tak nak pergi berperang. Duit tak ada, harta nak pergi perang, modal tak ada. Nabi naik mimbar, Nabi tanya, siapa di kalangan kalian yang infakkan harta? Aku, kata Sayyidina Umar. Dia bawa separuh hartanya Dewi. Ni ambillah untuk di jalan Allah. Nabi tanya, wahai Umar, ada tak kau tinggalkan harta kau untuk ahli keluarga? Ada ya Rasulullah. Aku tinggalkan separuh lagi. Separuh hartanya untuk peperangan, untuk Islam. Separuh lagi untuk ahli keluarga. Sayyidina Abu Bakar pula datang. Dia membawa ke semua hartanya. Subhanallah. Nabi tanya, ya Abu Bakar, ada tak kau tinggalkan harta untuk keluargamu? Ada ya Rasulullah. Aku tinggalkan mereka Allah wa Rasul. Allahu Akbar. Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasul saja. Kalaulah pergi berperang Tabuk tak balik, maka Allah dan Rasul. Sebab itu dalam akidah kita, satu-satunya manusia yang boleh infakkan semua harta Sayyidina Abu Bakar je. Kita nak infak boleh separuh, 3/4 boleh, tapi kena simpan sikit untuk keluarga. Tak boleh nak infak semua. Sayyidina Osman pula datang membawa 1,000 dinar. Sekeping dinar emas ni dekat 4 gram lebih. Lebih kurang dekat 1 ke 2 juta ringgit hari ni. Boleh berganda lah. Sambil membawa dekat baju dia, yuqallibu biyadi. Nabi sampai membelik-belik emas banyaknya. Sampai begitu tuan-puan. Kan? Siapa lagi nak infak? Sayyidina Osman lagi. Aku ya Rasulullah. Aku ada 100 ekor unta yang lengkap untuk pergi bawa kita punya ni. Siapa lagi? Mi'atun ukhra li, aku ada 100 lagi. Sayyidina Osman ni dia tak berhenti. Sampai Nabi sebut kata apa? Ma hadatha ba'da hadha, tidak ada apa-apa yang berlaku untuk Sayyidina Osman melainkan syurga Allah saja. Jadi ada orang yang mampu infak banyak harta. Tapi dalam masa yang sama Dewi, ada juga sahabat Nabi yang mampu infak beberapa kilo tamar saja. Dia bagi berapa tamar? Ada yang bagi separuh kilo tamar. Orang munafik ejek, apa nak sedekah sikitnya. Jadi tuan-puan, mana yang kita mampu akak-akak, Allah Ustaz, duit tak ada Ustaz, gelang cincin sedekah tak apa. Kan? Tak ada Ustaz, duit tak ada, tu kunci motor boleh sedekah. Tuan-puan boleh ambil screenshot sekarang ni. Sebab inilah maklumat-maklumat. Terus pergi www.masjidalmuqarrabin.com. Kita perlukan Dewi, kalau ikut tak banyak, dalam 7 juta saja. 6 juta. 6 juta. Tapi lagi. kita dah kumpul dekat setahun ni, melalui TV Hijrah, alhamdulillah 2.4 juta.
Kita perlukan lagi 3.6 juta tuan-puan nak lengkapkan habis supaya mudah-mudahan kita boleh segerakan kita punya pembinaan, dan saya jangka setidaknya Ramadan tahun depan ni bolehlah para jemaah di Kampung Kudur menunaikan solat seronoknya mereka. Hanya tinggal kita nak segerakan saja, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi seperti sahabat-sahabat Rasulullah, berlumba-lumba Ustaz ya. Amin, untuk kita bersedekah. Jadi Ustaz, mungkin kata-kata terakhir buat penonton-penonton Assalamualaikum hari ini, untuk kita sama-sama bersedekah, sebab pintu syurga pun ada pintu syurga bersedekah. Ya, Ustaz, betul. Masya Allah, Ada babus sedekah. Kita tak tahu mana amalan kita yang kita boleh pilih pintu. Ya. Ada pintu bab yang disebutkan dengan pintu puasa, pintu solat, tapi juga ada pintu sedekah. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, boleh tak aku nak masuk mana-mana pintu? Hebat. Rasulullah beritahu, engkau adalah manusia yang boleh pilih mana-mana pintu. Tapi kita tak pasti. Tapi sedekah walaupun RM1, walaupun RM10, ikhlas, kita bagi betul-betul, orang lain tak tahu, Allah berikan. Ingatlah tuan-puan, sebelum kita nak meninggal dunia, kita akan minta dengan Allah satu perkara akhir. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkanlah matiku, ya Allah. Aku nak buat satu amalan akhir, tuan-puan. Kita tak cakap, ya Allah aku nak berselawat, berzikir, sembahyang, pergi haji, tak. Kita nak buat satu apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, aku nak sedekah, ya Allah. Aku nak buatlah sedekah, ya Allah. Jadi tak ada benda lain, Dewi, melainkan sedekah. Sebab apa? Sebab sedekahlah kita minta, qala rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. Sebab sedekah itulah yang boleh memberikan manfaat kita berada dalam kubur dan juga berada di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Kan, terima kasih. Masya Allah, itu dia kepada penonton semua. Jadi jom kita ambil peluang ini untuk kita bersedekah di Masjid Al-Mukarrabin yang nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Jadi terima kasih Ustaz, terima kasih bersama dengan kami. Ingatkan kami tentang betapa pentingnya bersedekah. Kadang-kadang kita dia lupa Ustaz. Betul. Kita sentiasa kena ingatkan, Masya Allah. Jadi kepada penonton, sebelum kita nak tinggalkan Ustaz, di sini kita ada bingkisan untuk anda semua tuan-tuan. Jadi silakan. Golongan orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian, bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Mukarrabin Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak, insya-Allah.